buka website sekejap pasal nak tunjuk gambar ni. Okay, hari ni insyaAllah kita nak buat product sharing on GoEco sebenarnya, the plan. Okay, nak buka dia punya website. Ada sesiapa yang dah prepare ke slides untuk GoEco ni? Tadi macam senyap je. Ada yang dah prepare slides untuk GoEco? Sikit je lah. Boleh tu. Okay. Sikit je. Irna. Ni macam ambil notes daripada yang lama-lama punya notes. Lepas tu kita type je lah macam tu. Okay. Hello. Sorry, I actually disconnected. Let me just tukar wifi. Okay, internet tak stable. Okay, so hari ni hari Rabu kita nak buat product sharing on GoEco products. GoEco sebenarnya adalah produk dalam kategori household, okay, barang kegunaan rumah. Bagi yang tak pernah kenal atau tak pernah guna GoEco, GoEco adalah dua bahan pencuci, okay, dalam produk Stronghold kategori household. Dua item ni lah yang kita gunakan sebagai bahan pencuci. So insyaAllah Irna ready tak untuk present? Nanti saya akan tambah apa-apa yang patut. Okay, dipersilakan Puan Irna Izura. Ada letak tu? Okay. Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, hari ni kita tak prepare properly lah kan untuk GoEco ni. Ini saya ambil daripada notes-notes yang lama Okay. Satu saya nak cakap pasal kebanyakan produk untuk basuh baju, okay, untuk basuh baju dekat luar bukan GoEco lah, dekat luar. Kebanyakannya dia banyak menggunakan satu bahan yang dinamakan optical brightener. Okay, optical brightener ni ataupun dipanggil fluorescent agent. Ni banyaklah digunakan dalam sabun basuh baju. Okay, sabun basuh baju. Fungsi optical brightener ni dimasukkan dalam kita punya sabun baju ialah untuk kurangkan warna kuning pada baju. Lama-lama kan kadang-kadang kalau kita pakai baju bila dah lama nanti dia jadi warna kuning kan. So fluorescent agent ni akan dimasukkan dalam kita punya baju untuk kurangkan kuning, ataupun senang cakap kalau dia punya ayat marketing tu kan dia cakap memutihkan baju, confirm baju putih macam itulah. Itu adalah dimasukkan, biasanya dia akan campurkan dengan fluorescent agent ni lah. Okay. Dan sebenarnya optical brightener ni dia banyak digunakan dalam pelbagai lagi industri. Okay, seperti industri buat baju, tekstil, industri buat cat pun menggunakan fluorescent agent, yang buat printing, ink printing, yang buat paper, yang buat plastik. Actually banyak sangat penggunaan optical brightener ni pada kebanyakan industri lah. Okay. Okay. Tetapi apa yang tak eloknya dengan optical brightener ni ialah dia ada
dia tidak boleh decompose. Decompose oleh bakteria ataupun bakteria ataupun apa nama dia? Bakteria lah kan. Dia tak boleh nak diurai, maksudnya kan, tak terbiodegradasi. Jadi apa jadi kalau benda-benda ni tak boleh nak terbiodegradasi? Of course lah, kalau benda tu sentiasa berada je di sekeliling kita dan sebenarnya fluorescent agent ni dia bukanlah something yang organik, bukan something yang sihat untuk kita. Dia adalah satu bahan kimia lah kan. Okay. Dan jika macam biasa kita guna sabun-sabun ni untuk basuh baju, kita basuh baju dan dia masuk ke dalam kita punya sungai, kita punya laut kan. Dengar suara? Okay. Dia masuk dalam kita punya laut. Dia akan merosakkan hidupan laut yang dekat dalam laut tu lah. Okay. Okay, jadi dia akan merosakkan potential hazard to aquatic life where waterways are discharged. Okay, itulah maksudnya. Dia akan merosakkan kehidupan dalam laut tu. Okay, kejap. So kalau dia merosakkan, okay, ada satu lagi. Ni antara salah satu produk yang dimasukkan dalam sabun basuh baju. Okay. Ada juga produk yang dinamakan sebagai fosfat. Fosfat pun banyak digunakan dalam sabun baju, sabun basuh baju. Okay, fosfat ni dia memang bagus. Dia boleh perangkap mineral tu. Dia boleh bersihkan kotoran dengan baik. Tetapi dia akan menghakis kulit manusia kalau digunakan dalam lama lah kan. Lama, walaupun kulit kita ni bukan jenis yang sensitif pun boleh juga merosakkan kita punya kulit lama-lama kalau digunakan dengan lama. Dan ia juga bahaya pada kita punya alam sekitar. Okay, sebab apa? Kalau kandungan fosfat tu tinggi dekat dalam sungai, dia akan buatkan satu pertumbuhan alga tau. Alga tu dia macam hijau kan. Yang alga tu dia akan tutup permukaan air tu yang dekat sungai, yang dekat tasik. Jadi kandungan oksigen kat dalam air untuk hidupan air kat dalam air tu kan. Dia makin berkurangan. Jadi diorang kurang oksigen lah. Diorang tak dapat oksigen yang secukupnya. Jadi apa jadi? So lama-lama diorang akan mati. Ikan-ikan mati, udang dan kehidupan yang dalam laut tu akan mati. Okay, selain tu ada juga bahan-bahan lain yang dinamakan nonylphenol. Okay, ini juga digunakan dalam banyak sabun basuh baju. Okay, yang ni dia dapat merosakkan kita punya hormon alam sekitar. Okay, dia akan mengganggu sistem pembiakan untuk hidupan dalam laut. Okay, mengganggu sistem pembiakan. Contohnya kalau dekat dalam laut tu ada banyak jenis hormon ni, nonylphenol ni, sejenis bahan kimia lah. Ada banyak, dia boleh menukarkan jantina binatang kat dalam laut tu, dia tukar jantina. Kalau dia jantan, dia boleh tukar jadi betina. Kalau betina, dia boleh bertukar jadi jantan. Itu bahaya untuk hidupan dalam laut tu. Tapi yang buat lagi bahaya sebabnya kita manusia ni makan benda-benda yang kat dalam laut tu. Jadi apa jadi? Satu, of course lah, benda yang kita makan tu dah ada bahan kimia, dah ada benda-benda yang toksik. Okay. Satu lagi, selain daripada dia merosakkan sistem pembiakan ikan ataupun udang ataupun bahan makanan laut yang kita makan, dia dapat juga efek kita punya sistem hormon. Sebab dia dah masuk dalam kita punya sistem badan kan. So dia akan efek juga kita punya sistem hormon. Contohnya,
sistem hormon dia dapat menjejaskan kesuburan kita, jejaskan pertumbuhan fetus. Okey. Dia dapat juga efek penyakit yang berkaitan dengan hormon, contohnya kanser payudara ataupun kanser prostat. Kanser payudara, kanser prostat macam itulah. Okey. So nampak kalau kita tak pilih produk yang betul untuk, walaupun untuk basuh baju sahaja pun boleh pun boleh merosakkan juga kita punya kesihatan badan lah. Okay. Okay. So perlu untuk kita pilih produk yang sihat untuk bukan saja pada kita, pada alam sekitar, dan sebab benda-benda ni dia masuk dalam sungai kita kan. So kita nak ni macam alam sekitar punya awareness sikit lah Kenapa kita kena jaga alam sekitar? Sebab nanti of course walaupun kita dah meninggal ke, sungai tu masih ada untuk generasi yang akan datang kan. Untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita contohnya. Jadi perlu untuk kita pastikan yang sungai pun kena bersih lah. Okay. Ramai hari ni Okay, so saya sharekan slide yang tak berapa nak siap ni supaya kita boleh baca sama-sama. Okay, so Go Eco Products. Okay, Go Eco Products ada dua jenis. Produk untuk penjagaan pembersihan rumah kita ni ada dua jenis. Satu ialah all purpose cleaner. Okay, all purpose cleaner ni dia dapat menguraikan kotoran secara berkesan. Okay, kenapa dia dapat uraikan kotoran secara berkesan tu? Sebab dia ada enzim yang dapat uraikan minyak dan protein. Dipanggil protein dengan lipase tak silap. Okay, enzim. Dia menggunakan enzim untuk uraikan minyak dan protein. Yang kedua, dia dapat uraikan sisa minyak dan kotoran sepenuhnya. Di dekat celah-celah yang sempit pun dia boleh uraikan juga. Okay, dan dia dapat uraikan molekul yang besar bagi mengatasi kotoran minyak yang degil. Okay, yang kedua, all purpose cleaner ni dia selamat untuk digunakan untuk orang yang ada masalah kulit sensitif pun selamat. Sebab apa? Dia tidak mengandungi larutan kimia yang berbahaya seperti asid ataupun alkali yang kuat. Yang kedua, dia menggunakan surfactant sumber tumbuhan, okay, yang tidak merengsa. Menghapuskan kotoran tanpa merosakkan kulit. Dia tak merosakkan kulit, perkakas dapur ataupun bahan-bahan lain yang kita gunakan untuk basuh tu lah. Okay. Dan all purpose cleaner ni dia juga multi-purpose. Multi-purpose. Dia boleh guna untuk dapur, untuk cuci pinggan, untuk cuci pinggan mangkuk. Dia pun boleh digunakan untuk basuh toilet, okay, basuh sinki, dan boleh juga digunakan untuk alatan bayi. Contohnya macam permainan baby ke ataupun baby punya pinggan mangkuk pun kita boleh gunakan all purpose cleaner ni sebab dia tak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan macam saya cakap tadi, dia mesra alam. Okay? Semua Go Eco Products kita ni dia sangat-sangat menjaga kesejahteraan manusia dan juga alam sekitar. Okay. Dia tak ada peninggalan sisa bahan kimia yang berbahaya, tinggi biodegradasi, dia dapat uraikan sisa minyak yang terlonggok dalam paip. Kalau macam kita punya sink tu selalu tersumbat ataupun kita punya pipe tu macam selalu tersumbat kan? Let me tell you Kejap. Okay, kita letak all purpose cleaner ni, kita curahkan dalam kita punya all purpose cleaner dalam kita punya kejap.
Okay. Kita curahkan dalam lubang sink tu. Nanti lama-lama dia dapat clearkan kita punya saluran pipe tu lah. Okay, kurangkan masalah pipe yang tersumbat. Okay, so Go Eco ni harga dia RM19. Okay, untuk harga ahli ada 500 ml untuk satu botol tu. Dan PV dia ialah 12. Macam okay, untuk multipurpose, untuk EPC ni kan macam multipurpose. Baru-baru ni je lah saya baru je guna untuk anak saya dia terkencing dalam kereta tau. Jadi apa saya buat, sebab saya memang dah gunakan saya dah masukkan APC ni sikit saja, tak perlu banyak. Okay, masukkan dalam kalau tahu tak yang spray botol kan, yang biasa tu, yang size spray botol tu lah. Okay, kita isikan penuh dengan air dan kita masukkan, saya letak satu penutup botol tu saja. Masukkan satu penutup botol dalam spray botol tu, kita dilutekan dengan air and then kita spray. Spray kat tempat yang kotor tu kan, and then kita lap. Dia memang tak merosakkan kereta saya tu dia leather seat. Okay, dia tak rosakkan leather tu, dan dia memang tak ada bau kan, kencing hancing kan, dia tak ada dah. Dia akan menghilangkan bau hancing tu juga. So dia selamatlah digunakan untuk apa-apa permukaan saja. Okay. Dan yang kedua, produk Go Eco yang kedua ialah kita punya liquid detergent. Yang ni lah yang sabun basuh baju tu. Okay. Kalau liquid detergent ni, dia dapat menghapuskan kotoran tanpa masalah. Okay. Dia memang boleh menguraikan kita punya, sebab kedua-dua produk Go Eco kita menggunakan enzim untuk mencuci kekotoran. Jadi dia uraikan kekotoran tu, dan memang kita punya baju ke ataupun apa-apa yang kita basuh tu memang akan betul-betul bersih. Okay, ramuan tidak bertoksik yang selamat. Okay, dia tidak mengandungi fosforus. Okay, macam saya cakap tadi, fosforus tu dia dapat tutup permukaan sungai tu kan, yang buatkan kita punya hidupan laut tu tak cukup oksigen, kandungan oksigen. Okay, agent Pendaflor ni yang optical brightener tu, yang untuk memutihkan baju tu dan bahan-bahan lain. Jadi dia tak adalah. Ini salah. Tidak. Okay, later. Okay, dia tidak meninggalkan sisa kat sini. Sini, tengok sini. Dia tidak menimbulkan masalah alergi kulit. Okay, pasal alergi kulit ni, suami saya kan, dia memang ada masalah kulit lah. Dia ada problem eczema daripada kecil kan. Sebelum ni saya memang gunakan pembasuh baju yang biasa kan. And dia memang kadang-kadang dia selalu kalau pakai baju tu kejap je dia rasa gatal-gatal tau. Dia bukannya gatal yang macam gatal dia rasa macam tak best lah kan. Padahal kita dah basuh baju tu baru lagi kan. Lepas saya tukar sabun kepada liquid kita punya Go Eco liquid detergent ni, dia dah kurang dah. Dia rasa gatal-gatal tu. Tak ada. Maksudnya liquid detergent ni dia memang betul-betul boleh uraikan kekotoran tu, yang buatkan kulit kita pun takkan rasa sensitif pada kekotoran yang ada pada baju tu. Okay. Okay. Okay, wait, later. Okay. Is why the Ryan don't trust stairs? I don't know. Okay, later you tell me. Because Okay. Meresap. Yang ketiga, dia meresap ke celah-celah untuk menguraikan kesan kotoran. Okay, sebab dia ada enzim tu kan. Enzim tu dia dapat uraikan. Dan dia memang masuk ke celah-celah
baju ke dia memang boleh bersihkan betul-betul lah. Okay. This is not anything. Dan dia menggunakan formula cecair yang berenzim. Okay, dia bersih, menghapuskan bau serta melembutkan pakaian. So kalau liquid detergent ni macam biasa kalau sebelum ni kan kita basuh baju, kita ada dua tau. Satu sabun basuh kan, dan satu lagi kita akan gunakan softener kan. Biasa macam tu. Tapi kalau kita guna liquid detergent ni tak payah nak guna softener pun. Baju kita memang dah lembut dah. Okay. Okay. Tu sajalah saya rasa daripada notes yang ada ni. Tu saja. Okay, terima kasih Puan Irna. So tadi Irna dah share dekat kita tentang beberapa kenapa pencuci biasa mengandungi bahan-bahan berbahaya kan. Adalah bahan-bahan nama chemical name dia panjang sangat kan. Yang penting bahan pencuci dalam pencuci biasa yang ada dekat pasaran tu kebanyakannya mengandungi bahan-bahan kimia yang berbahaya yang boleh merosakkan kulit kita, merosakkan alam sekitar, dan bukan itu saja, dia boleh memudaratkan kesihatan sebenarnya. Okay, dan I just ulang balik sikit apa yang Ina share tadi sebab I jumpa gambar yang cantik sikit dekat I sempat download gambar lawa sikit. Ketepikan kau punya ni kejap Pom. Kejap hati pula. Okay. So kalau nampak gambar ni, kalau siapa yang tak kenal, inilah dia yang Ina share tadi. Go Eco All Purpose Cleaner. Okay, so Go Eco All Purpose Cleaner ni yang Ina cakap harga RM19 harga ahli tu, yang ini. So ini sebenarnya boleh digunakan untuk macam-macam. Nama dia pun all purpose. Ada orang share dia cuci kereta pakai all purpose cleaner ni. Atau nama glamour dia kita panggil APC. Ada orang kita cuci toilet kita dengan APC dan antara, I tak cerita dia punya kandungan dia sebab Ina dah share tadi. I cerita tentang penggunaan dia. Kebanyakannya orang kata bila cuci toilet menggunakan APC ni, atau hari tu ada sini VM Aina pernah share cuci tepi-tepi fridge guna APC, dia lambat nak kotor balik. Lumut-lumut dekat toilet ke dekat tepi-tepi fridge tu, kalau ada yang dia punya daki-daki tu, dia lambat nak kotor balik. Okay, dia tahan lama dan dia tak wangi macam pencuci biasa. Kita dah biasa kalau kita cuci toilet tu kan, siapa satu rumah bau dia punya fragrance kan. So dalam EPC tak adalah bau kuat macam tu, tapi ada pewangi lemon kat dalam tu. Okay, concentrated lemon lah dekat dalam tu yang dia bagi mild saja bau dia. Macam tadi Ina share dia cuci kereta yang terkena kencing tapi tak bau hapak kan, tak bau busuk sangat. Dan of course Go Eco punya produk ni adalah berasaskan bioenzyme yang Ina share tadi. Okay, tapi I sharekan lagi satu lagi produk yang kedua, iaitu liquid detergent Go Eco. Okay, sebelum I nak cerita apakah faedah bioenzyme ni sebenarnya. So yang ini pula liquid detergent ni adalah pencuci yang khusus untuk baju. Yang APC tadi boleh juga kita nak rendam baju, kain buruk ke apa dalam tu kan. Tapi kalau kita tengok tekstur, beza APC dengan liquid detergent ni lebih pekat dia punya tekstur dia. Dan biasanya kalau kita nak gunakan, the best thing pasal bioenzyme punya cleaners ni, bila nak gunakan tu kita guna sikit saja dia punya sukatan dia. Dan insyaAllah dah boleh membersih. Okay. Dan kalau you notice kalau dulu kita pakai sabun biasa tu, bila kita letak sabun dan kita letak air kan, dia akan rasa macam panas sikit. Okay, dia ada rasa sedikit piti tau. Dan bila kita nak rinse, buih dia bukan main banyak lah kan. Macam meriahnya. Selalu orang kadang-kadang dulu kat sekolah asrama kadang-kadang saja nak main air tu, nak main buih banyak-banyak. Bukannya rajin sangat nak basuh baju. Tapi masa tu kita tak tahulah kan. Perasan tak bila kita nak bilas, buih tu susah nak hilang. Okay, so kita menggunakan
lebih banyak air untuk mencuci, itu satu. Dan buih tu susah nak hilang dan kadang-kadang rasa macam licin dekat tangan pun susah nak hilang, licin daripada sabun tu kan. Dan lepas dah mencuci nanti kita perasan lah kita punya kulit pun dah macam kering, okay, nampak macam berkedut lebih, okay, kita punya kulit. So itu semuanya sebab kita punya kulit terdedah lah pada bahan-bahan kimia yang merosakkan kat dalam sabun tu. Tapi dengan Go Eco, dia punya buih sikit saja dan dia lebih mudah nak dibilas. Bahayanya dengan pencuci biasa, kalau kita tak bilas betul-betulnya sampai habis, akan ada residu, sisa-sisa daripada bahan-bahan kimia tu yang akan terlekat pada baju. Dan pada setengah orang dia kata, alah apalah sangat kan, cuci baju je pun dekat luar je, bukannya masuk dekat dalam, bukan kita telan sabun tu masuk dalam badan. Okay, tapi kita pernah share sebelum ni sebab pasal apa kita share yang tentang kulit tu. Sebenarnya kulit adalah sangat-sangat mudah untuk terdedah pada bahan-bahan kimia. Kita share pasal sebelum ni kita share pasal ni masalah kehamilan, okay, yang ada jumpa spesies bahan kimia krim muka dalam janin. Okay, menunjukkan apa-apa yang kita apply pada kulit, walaupun kulit luar, memanglah kulit tu memanglah bahagian luar kan, walaupun di luar saja yang kita kata bukannya masuk dalam badan, dia boleh terus meresap dalam kulit dan boleh terus masuk ke dalam salur darah. Sangat-sangat bahaya kan. So sama juga dengan pencuci, bahan pencuci, kalau ada sisa-sisa pada baju dan bila kita berpeluh, sisa-sisa tu akan interact lah dengan kita punya peluh tu dan akan terus meresap badan, unless lah you ada cover you punya kulit dengan plastik ke kan, tak kena pada baju, unless kalau macam tu mungkin tak ada masalah. Okay, tapi itulah dia, itu hakikatnya kenapa sekarang ni ada banyak sangat penyakit, banyak sangat unidentified mystery punya penyakit, tak tahu apa masalah dia tapi kita memang rasa tak sedap. Okay, so I sharekan dekat sini beberapa artikel yang I baca yang berkenaan dengan tadi Ina ada cakap pasal pasal softener. Okay, pasal softener. Sebenarnya fabric softener ni adalah benda marketing lah kan, kita boleh cakap. Kan? Cuci baju dah lah, kenapa nak melembutkan baju? Sebab kita dah di brainwash. Kalau macam towel gebu tu macam sedap, baju kalau lembut tu sedap, senang nak iron dan sebagainya. Nampak tak permainannya di situ? Dia buat sabun yang ada bahan-bahan kimia sampai ada sisa-sisa dekat baju tu yang membuatkan baju tu nampak keras, rasa keras, berkedut lebih. So dia introduce pula tambah lagi, on top of that, benda tu dah merosakkan kita. On top of that, dia introducekan lagi satu benda iaitu softener untuk melembutkan pula baju yang you dah keraskan tadi. Okay, so softener ni pula dia tak membawa kebaikan langsung. Tak membawa kebaikan langsung. Dekat luar negara ada macam persatuan healthy kids ke apa kan. Kalau ada kanak-kanak yang bermasalah, memang haramkan terus fabric softener. Okay, memang sangat-sangat bahaya. So apa dia yang bahaya dalam softener ni? Kebanyakan softener, bahan-bahan dalam dia lah sebenarnya, bahan-bahan yang tak elok dalam dia are known to trigger asthma dan juga adalah sangat-sangat toksik untuk reproductive system. Reproductive system adalah sistem pembiakan kita bukan, sorry tadi I ingatkan I baca sistem pernafasan sebab asma kan, bukan. Dia boleh trigger asma dan akan jadi toksik kepada sistem pembiakan manusia. Okay, itu adalah daripada bahan quaternary ammonium compounds dekat dalam softener. Okay. Selain daripada itu, dia kata boleh check label. Okay, dekat boleh check ingredients pada label kalau ada bahan-bahan dekat sini disebutlah bla 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 chloride lah, ammonium chloride, apa benda, metal sulfate semua tu, ataupun dia akan tulis vague terms such as biodegradable fabric softening agents. Dia cakap biodegradable tapi fabric softening agents itu pun dia kata avoid them all. Okay, avoid semua tu. Selain daripada itu, fabric softener perasan tak adalah sangat-sangat wangi. Okay, in fact ada satu brand
fabric softener yang tertentu tu, dia memang promote dia punya produk tu adalah sangat-sangat wangi sampai ada bunga-bunga banyak dalam iklan dia menunjukkan how dia. Okay, so the fragrance dekat dalam fabric softener tu nama dia pelik-pelik lah kat sini tapi fungsi dia punya karakter ialah dia akan accumulate dekat akan bertimbun-timbun dekat dalam kita punya badan dan akan cause allergy, akan menyebabkan alergi, iritasi kulit dan juga masalah kulit dermatitis. Boleh juga menyebabkan susah nak bernafas dan again potential reproductive harm. Maksudnya akan memberi kesan pada sistem pembiakan. Tadi Ina ada share juga tentang macam mana bahan-bahan kimia daripada sabun pergi ke laut dan boleh tukar jantina ikan. Okay, so itu adalah memang sahih lah. Dia memang boleh mengganggu sistem pembiakan. Itu ikan binatang kan, hidupan. So manusia pun hidupan juga sesama. Dan kajian juga menyatakan bau daripada artificial fragrance lah boleh menyebabkan iritasi dan terutama untuk orang yang ada mengalami masalah asma dan mereka yang sensitif dengan bahan-bahan kimia. Okay. Lagi satu ialah apa yang selalu ada dalam fabric softener. Satu lagi benda selain pewangi, pelembut, bahan ketiga ialah pewarna. Okay. So pewarna macam hari tu ingat tak sini VM Aina ada sebut pasal pewarna makanan. Pewarna makanan yang patutnya boleh dimakan tu kan, sebab dia kata pewarna makanan kan, pun sebenarnya berbahaya, apatah lagi pewarna yang memang sah-sah tak boleh dimakan. Dan dekat sini dia kata again pewarna yang digunakan dalam fabric softener juga boleh menjadi penyebab skin allergen, alergi pada kulit. Again, dia juga boleh menyebabkan asma, okay, dan menjadi toksik untuk hidupan laut. Ini memang dia cakap pewarna daripada fabric softener. Okay, so itu adalah daripada satu artikel tu. Yang kedua, tadi I ada baca sesuatu tadi Okay, so itu sebenarnya fabric softener ni memang by right kita tak perlu pakai pun. Okay, itu hanyalah daya-daya marketing yang kita telah di brainwash dia daripada dulu. Sebenarnya tak perlu. Okay, dan kenapa diorang perlukan pewangi dan macam-macam. Dulu I ingat sini VM Aina pernah share, dia gunakan Kak Aina sekejap cerita balik Kak Aina punya cerita tadi. Hari tu Kak Aina hantar baju untuk di iron dekat kedai dan orang yang iron tu kata baju you ni tak wangi sangat lah. Dia kata baju yang Kak Aina hantar tu tak wangi sangat. Of course lah Kak Aina cuci guna kita punya liquid detergent. Compared tu baju yang orang-orang lain hantar. Bau wow semerbak sangat. Tapi orang yang tukang iron tu kata baju yang bau semerbak orang lain tu lepas dah iron dia akan keluar sejenis bau yang sedikit hapak. Nampak tak? Tapi baju Kak Aina yang dia kata tak berapa wangi sangat tu, bukanlah busuk maksudnya tak adalah wangi sangat. Lepas iron biasa juga, tak ada bau hapak. Maksudnya apa? Maksudnya yang bau wangi sangat tu hanyalah telah di-cover oleh fragrance tu, tapi kotoran dia yang mungkin peluh-peluh dia ke ataupun kotoran ada baju tu sebenarnya tak hilang pun lah. Sebab masih ada bau-bau hapak lepas dah iron tu. Okay, dan mungkin I boleh share sikit sebelum I terlupa dekat sini. Dulu anak yang sulung tu pun dia selalu kencing malam. Okay, selalu macam almost every day nak kena cuci dia punya bedsheet tau. Anak I tu bukan baby dah besar. Dah besar, so bau dia memang hancing sangat. Kalau kencing tu kan bau hancing, walaupun sebelum guna Go Eco, walaupun kita dah basuh tapi kita akan bau macam tak sedap je tau. Okay, so lepas tu I dah start guna liquid detergent, memang tak ada bau hancing langsung.
And I bukannya rajin I bukan rajin sangat, I jenis yang sangat-sangat pemalas punya cara. Dia kencing je bedsheet tu, I terus ambil bedsheet tu, terus masuk dalam washing machine. Tak ada rendam, tak ada apa, I terus masuk dalam washing machine. Tapi I setkan dekat I punya washing machine ada set untuk soak punya punya apa setting tu, maksudnya dia akan rendam sekejap lah. Maksudnya dia rendam terus dalam washing machine tu, I dah terus letak liquid detergent. After few minutes dia akan terus basuh. Okay, maksud itu saja I buat. I tak ada rendam asing, ada bilas, lepas tu I letak sabun, lepas tu I bilas lagi, baru I masuk mesin, tak ada. I buat macam tu, terus masuk daripada katil tu, terus masuk ke mesin dan rendam dan terus cuci. Okay, dan terus keringkan macam tu. So, tak bau hapak langsung. Okay, dan I rasa hari tu Aunty Lina pun ada share tentang kalau orang yang warga emas pun kadang-kadang ada buang air kan, dan bau, makin kita tua kita punya bau air kencing tu makin hancing lah compared to baby punya kencing, lain kan bau dia. Tapi dengan Go Eco insyaAllah tak ada bau hancing lepas dah cuci tu. Okay, kat sini I nak share sikit pasal apa dia bioenzyme ni. So kita tahu Go Eco Liquid Detergent dengan Go Eco All Purpose Cleaner adalah dua jenis pencuci yang berasaskan bioenzyme. Sebab itulah dia special, dia lain daripada pencuci-pencuci yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya tu. So bahan pencuci dekat dalam kita punya APC dengan liquid detergent adalah jenis bioenzyme. So macam mana bioenzyme ni berfungsi, tadi Irna ada cakap, ada beberapa enzim seperti protease, lipase, amylase, atau kalau betul ke tak sebut dia, dan cellulase. Dia adalah bioenzyme yang sangat-sangat bagus dalam kaedah mencuci dengan menguraikan kotoran. Okay, protease dia atau protease atau kalau nak sebut dia adalah sangat-sangat efektif in breaking down, menguraikan protein yang berasaskan menguraikan protein seperti darah atau makanan. Okay, so protease ni dia menguraikan protein, bahan-bahan yang berasaskan protein seperti darah dan makanan ini cakap kat sini. Lipase pula dia boleh menguraikan lemak dan minyak. Okay, boleh menguraikan lemak dan minyak. Amylase boleh menguraikan starch, kanji. Okay, molekul-molekul kanji. Dan cellulase ni adalah dia dia restore colour to its fibers dan juga dia soften the fabric. Ini kaedah menggunakan bioenzyme bukan menggunakan bahan kimia terlarang tu. Okey, dan macam Ina ada sebut juga tadi, sebenarnya microbes dekat dalam bioenzyme ni dia boleh masuk ke celah-celah. So kain kan sejenis fiber, sebenarnya adalah fabric kan. So macam mana bioenzyme ni berfungsi, dia boleh masuk ke celah-celah tu dan dia boleh menguraikan kotoran seperti soil ke ataupun apa-apalah kotoran yang biasanya pencuci tradisional atau pencuci konvensional tak boleh. Dia pencuci konvensional biasanya yang luaran je, yang kasar saja. Yang meresap-meresap kat bawah tu, kalau sekat-sekat celah-celah tu biasanya tak boleh. Okey, dulu pernah ada orang tanya tahi lalat pada baju boleh hilang tak? Okey, dia tanya. Masa tu I tak tahulah, I tak tahu. I mean sekarang pun I tak ada baju yang bertahi lalat, so I tak boleh lah nak eksperimen. Siapa ada eksperimen boleh juga. Tapi telekong kita, kadang-kadang telekong kita kalau warna putih tu kan, lama-lama boleh nampak dekat bahagian kepala ni, dekat bahagian dagu nampak macam kuning-kuning sikit kan. Walaupun dah basuh pun tetap nampak kuning. So, kalau bila I gunakan liquid detergent ni, biasanya I akan rendam dan lepas tu gosok-gosok biasa je. Biasanya telekong I tak masuk mesin lah, kita just macam gosok-gosok biasa saja. Dan I pay more attention dekat bahagian kepala tu lah yang biasanya macam kuning-kuning dekat tempat tali tu kan. Dan alhamdulillah after a few wash memang dah tak ada dah kuning-kuning tu. Okay, memang jadi warna telekong tu balik lah. So siapa yang ada kain-kain yang bertahi lalat tu mungkin boleh cuba eksperimen
after beberapa cucian, boleh tak tahi lalat tu hilang? Sebenarnya tahi lalat pada kain tu terjadi sebab apa apakah dia punya, saya tak sure lah. Okay, lagi satu, so bioenzyme ni sebenarnya dia menggunakan kaedah good bacteria untuk digest, menghadamkan kotoran. Okay, macam mana good bacteria yang terhasil? Ada orang buat DIY good bacteria at home. Dia buat daripada bahan-bahan makanan, yang sisa-sisa makanan, lepas tu campur dengan gula dan sebagainya. Boleh juga kan terpulang. Tapi kalau bahan macam tu kita tak boleh terus gunakan the whole thing untuk mencuci kan. Kita kena campur dengan air dilute sikit. Tapi kalau guna kita punya Go Eco liquid detergent dengan APC, siapa yang tak pernah guna, dia sebenarnya colourless. Tak ada warna tak ada pewarna langsung. Bau dia very mild, liquid detergent ada bau lavender yang very mild dan APC ada bau lemon yang very mild juga. Okay. Jadi ada sebut pasal softener kan. Dan juga bioenzyme. Okay, saya nak share lagi sekali dekat sini. Dia ada buat research sikit lah pasal kolam ikan. Okay, so kolam ikan ni dia sebenarnya kalau you nak tahu kolam ikan tu air dia sihat ke tidak, okay, first of all kena tengok air tu jernih. Okay, ada lumut dalam kolam tu bagus. Ada lumut dalam kolam adalah sebenarnya bagus for some ikan lah. Kalau ikan aquarium yang hidup ikan aquarium laut tu memang gelas dia pun tak ada lumut semua kan. Tapi kalau ikan kolam macam ikan koi tu kan, sebaik-baiknya kita memang nak lumut yang Antita kata telekung yang lembab, jemur kat dalam je maksudnya, jemur kat dalam. Oh okey, lepas guna tak sidai, asyik maksudnya lembab, kain lembab tu biar lama-lama dia jadi fungus ya. Okay, so nanti boleh try lah siapa-siapa yang ada tahi lalat dekat kain tu boleh try. Dia cakap, okay, so nak tahu kolam ikan yang cantik, air dia mesti jernih dan ada sedikit lumut pada dasar kolam tu. Barulah pH air tu sihat dan juga sihat untuk ikan kat dalam tu. Kalau air tu nampak hijau, air tu bukan lumut dekat dalam tu, air tu hijau, maksudnya dia keruh, mungkin sebab filtration dia tak bersih. Okey, dan saya belajar macam mana filter tu nak bagus ialah kita perlu masukkan good bacteria kat dalam dia. Ada setengah orang memasukkan bioenzyme, benda yang mengandungi bioenzyme dekat dalam filter tu. Katanya bila dah masukkan sejenis bahan tu, dia akan menggalakkan pertumbuhan good bacteria. Bila dah ada masukkan bioenzyme atau the good bacteria powder dekat dalam filter tu, memang lepas tu you akan nampak air tu jernih sangat. Air jernih sangat dan you akan tengok dekat filter tu akan jadi berlumut banyak. Sebab semua lumut-lumut akan, semua alga tu akan pergi dekat filter tu. Sebab dekat filter tu dah ada good bacteria. Okay, so dan hasilnya air yang dekat dalam kolam ikan akan jadi sangat-sangat jernih. Okay, so sama juga konsep dia dekat dalam bioenzyme sebagai pencuci ni, dia memang akan trap all the kotor-kotoran tu, diorang memang suka. Okay, so good bacteria ni penggalak untuk trap all the bad bacteria dan kotor-kotoran, dan bioenzyme dalam pencuci ni akan menguraikan, dan bila dah uraikan akan jadi bila kotor-kotoran ni dapat diuraikan, bila dia masuk dekat saliran air akan jadi mesra lah pada air tu. Dia tak akan tinggalkan residu-residu yang berbahaya. Okay, so I rasa itu saja I nak share tentang Go Eco. Tadi Kak Aina nak tambah apa-apa Kak Aina? Ada. Basically nak Ayah dah share tadi, cuma satu in terms of untuk family, Kak Aina guna Go Eco ni sebab masalah alahan kulit yang teruk lah. Most of my family members memang ada yang dari lahir pun
severe eczema. So macam tadi Ayah ke Ina, I tak ingat sangat, ada sebut pasal pewangi yang boleh menyebabkan alahan kulit, and then the pewarna yang boleh menyebabkan alahan kulit kan. Memang betul, sebab pernah pengalaman ni zaman sebelum PKP, pergi rumah saudara, and then nak tumpang solat, kemudian dia bagi pakai dia punya telekung baru basuh. Sebelum pakai tu pun dah bau wangi sangat telekung dia. The moment sarungkan telekung tu kat kepala, terus rasa macam lain macam tau, rasa macam tingling. Buat tak kisah je lah, tu teruskan solat semua. By the time habis solat, buka je telekung tu, memang naik gatal. Tak nampak dekat kulit tapi memang gatal sangat. So cepat-cepat minta diri semua, masuk dalam kereta memang gatal sampai macam berenyam tau. So that's when I realise, oh, adakah sebab perfume dia ke, sebab residu sabun tu ke, macam mana kan. And Alhamdulillah ada sentiasa bawa bekal green zea. So green zea campur dengan ada bawa minuman lucun, campur sikit, just sapu je lah dekat leher, kat muka. Memang hijau lah muka waktu driving tu. But memang betul. And I notice a few times juga zaman sebelum PKP, masa boleh bila jumpa saudara mara tu boleh peluk cium kan. So bila cium pipi, memang from tudung, bila kita dekatkan muka kepada tudung pemakai tu, tudung ni bau wangi. So again, allergy reaction naik. So it was instant tau dapat. Tapi I jarang jumpa orang yang actually dia kena allergy skin sebab wangi macam tu. Except for a close friend of mine, dia kata dia jenis sampai bila dia bau perfume yang kuat, dia akan jadi boleh semput. So Ayah tadi dia cerita pasal boleh trigger asma kan, memang ada. Jenis on the spot dia boleh akan dapat semput. So tu je lah nak share. Okay, thank you very much Kak Aina. Sekejap I tengok. Aunty Mok nak share something ke Aunty Mok? Okay. So Aunty Mok dah share screen tu, ingat nak share slide? Ayah, Yeah. Aunty ada sikit je nak share. Boleh. Apa ni pasal APC, apa yang Aunty suka sangat, satu, bila kita buat kek kan, pakai butter kan. Kalau saya pakai dish drop biasa, susah kita nak cairkan butter, nak basuh butter tu. Tapi dengan APC dia macam dissolve tau. Jadi kita letak APC sikit dekat lebih-lebihan butter tu, dia macam senang nak basuh. Itu memang kalau buat kek memang senang guna APC lah, nak hilangkan kesan butter. Minyak memang. Satu lagi Aunty ada guna untuk rendam buah. Tak tahu ini selamat ke tak, tapi Aunty assume memang selamat lah. Lepas tu kita bilas betul-betul lah kan. Ni tu nak kena tanya special VM nantilah. Satu lagi tentang deterjen. Dulu memang masa pakai deterjen biasa tu, belakang Aunty ni selalu gatal tau. Sebab dia sentuh kan kulit, sentuh dengan pakaian tu, gatal je belakang, menggaruk belakang. Lepas tu bila dah guna kita punya deterjen ni, hilang macam tak ada. Perasaan-perasaan tak ada gatal belakang. And then satu lagi, kalau kita basuh katakanlah pakaian towel lah especially. Kalau basuh dulu dengan deterjen dulu, towel tu jadi keras dan kasar kan. Kalau belakang gatal kita guna towel tu memang hilanglah gatal kita sebab keras dia tu. Sekarang ni dengan deterjen kita memang tak adalah lembut sangat, tapi lembut tak adalah kasar dan keras macam dulu lah kan. Yang kedut dia pun kurang. Dan tak perlu pakai softener lah macam Ayah cakap tadi. Kalau basuh kopiah, kalau suami pakai kopiah kan, kita tak perlu rendam. Aunty masukkan dalam mesin dengan baju biasa kan, baju lain. Okey, bila dia keluar putih lah. Maknanya bersih lah, tak perlu rendam ke apa-apa. Guna apa-apa. Ada juga orang dia ambil deterjen tu sapu dulu sikit kan dekat kotor-kotor tu, baru masuk mesin. Tapi yang ni tak perlu pun. So okey lah. So far memang Aunty guna yang ni je dua kat rumah. Tak ada sabun lain. Okay, that's all. Terima kasih. Okay, thank you very much Aunty Kamalia.
Kalau siapa yang suka baking tu boleh guna APC lepas ni untuk cuci. Memanglah kita rimas kan, dia susah nak hilang. Sebab butter tu macam minyak jugalah kan. Dia jenis berminyak-minyak. Okay, siapa yang angkat tangan tu boleh nak cakap. Kita punya special BM Puan Okay. Nina. Ya. Alright, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Sebenarnya Aunty ada hantar message dekat Sophie, tapi Sophie tak nampak actually. Because ya Allah. Actually topik ni sangat relevan for Sophie because Sophie dia punya bidang is in chemical ni kan. Saya tak tahu Sophie ada tak. Kalau Sophie ada, lepasnya I minta Sophie share sikit actually about environmental punya hazard. Sophie selalu meeting. Sophie selalu meeting time ni. Sebab nama dia ada. Yelah, dia dengar je. Okay, so saya nak touch up je apa yang you all dah share. Masya Allah, Alhamdulillah semua very comprehensive. Cuma satu saya nak cakap, you all ni satu, GoEco can be used on pokok kan. Pokok orang Myanmar sangat guna dia untuk pesticide, untuk sebagai pesticide tapi dia selamat untuk cuci, spray on buah, spray on daun, and then also as baja. The mixture of the GoEco punya detergent dengan GoEco liquid, dia orang mix dalam baldi, dia guna spray and juga sebagai ke atas tanah, so it is safe. Kemudian tadi you all cakap GoEco memang bagus untuk kulit, betul, Alhamdulillah memang betul-betul untuk kulit, tapi kan at the same time kita kena ingat sebenar-benarnya bila dah tiba kat kulit, nanti tiba juga kat organ lain kan. So jadi bila kita jumpa orang, our pelanggan, our customer, atau siapa saja, kita jangan ingat orang yang ada penyakit kulit saja yang memerlukan GoEco. So bila kita jumpa orang yang ada kanser, orang ada kencing manis, orang ada penyakit, or even orang yang sihat, memang kita suggest supaya dia tukar dia chemical detergent dan chemical multipurpose liquid kepada GoEco. Memang specifically untuk kulit bagus. Tapi sebenarnya everybody perlu. Dulu I myself tak berapa keen on GoEco sebab rasa mahal lah, rasa tak berbuih, rasa tak berbau. Kita dah biasa dengan bau sedap semua kan. Dia lama-lama sekarang ada rasa dia punya sangat-sangat kebaikan. Pasal nombor satu, like I share before, tai kucing semua memang akan hilang bau and then so the kucing won't come back there. Lagi satu, bila kita ada tumpah benda kat atas kapet, tadi Ina cerita pasal kencing kat atas leather seats kan. Okay, even kapet kadang-kadang kalau lembab susah nak hilang bau dia kan. Walaupun tak kena apa-apa, just air pun susah nak hilang bau dia kan. Tapi if you spray GoEco di tempat yang lembab ataupun food ataupun kencing, dia tak berbau, dia hilang bau dia. Simply because dekat dalam GoEco ada enzim, so dia akan makan the bacteria tadi kan. So that's why tak ada bau. And tadi somebody saya cakap pasal tek lalat. Okay, tek lalat my brother pernah guna untuk tek lalat. My brother ni dia suka beli-beli benda second hand and then dia jual balik semula. So dia pernah beli this pushchair yang jogger punya pushchair tu kan. Dia tu tek lalat banyak. So dia nak jual balik semula. So we were not sure. Dia pun tanya saya, boleh tak guna untuk di sana? So he used that. Mula dia spray concentrated on the tek lalat tu. Lepas tu besok dia cuci, kemudian dia ambil balik semula, rendam balik semula. Dia tek lalat memang tak ada. Tek lalat sebenarnya fungus kan, yang tumbuh di tempat-tempat yang kita tadi terperak kita tadi kan. Bila kita lipat baju basah, so fungus ataupun kulat akan tumbuh. So dia micro enzim, dia akan makan the kulat. Sebab itulah tadi Puan Kamalai kata dia rendam ketayap ke, rendam apa ke, rendam telkung ke tak berbau lagi. Because bau tu kan datang daripada bakteria-bakteria yang tak elok kan. So bila you dah ada GoEco, dia memakan benda tu semua. So there's not that problem memang tak ada lagi. Also stains, tadi kita mention enzim yang terkandung di dalam GoEco ialah lipase dan apa lagi satu? Protease kan. Protease untuk makan the protein and lipase untuk makan the fat and the lemak and the minyak. So that's why lebih senang nak cuci butter yang tu senang because minyak dimakan oleh the enzim protein, enzim lemak. And stains. Stains selalunya stain di baju kita disebabkan oleh minyak ataupun apa-apa warna pun akan lebih akan berkesan bila you rendam with GoEco. Because stains also is made up of protein. Okay.
So I just somebody shared on dekat dalam one of the blogs about apa yang dia dah benefit daripada GoEco. Dia kata antaranya, okay, tak mention tadi because GoEco is enzyme, is benda yang hidup kan. Jadi kita tak boleh guna hot water. Some people memang basuh baju menggunakan hot water untuk kebersihan kan. So bila you dah use GoEco, memang you tak boleh pakai hot water because nanti the enzyme akan mati. So yang best sekali dah tak perlu guna hot water because memang dia dah jadi bersih tanpa hot water. So number one of the things yang orang-orang yang akan dapat ialah dia jimat. Orang-orang yang guna hot water tu kan, dia rasa dia jimat because dia tak payah guna hot water. And because benda tu senang nak membersihkan benda, washing time also become less time. Rasa baju dia kata rasa lebih bersih, tak payah nak sental sangat-sangat, tak payah cuci banyak-banyak sangat because the dirt senang nak longkah daripada kita punya pakaian. Why the dirt senang longkah? Because the enzymes yang telah buat kerja kat situ. Dia kata kadang dia soak sekejap, macam I cakap tadi, kencing soak sekejap besok dah hilang. Memang dari segi kencing, I memang admit. I memang kalau boleh nak suggest kat semua orang yang ada masalah terkencing-kencing dalam rumah ni kan, budak kecil ke orang tua ke ataupun diri sendiri pun kadang-kadang people of my age dia terkencing-kencing tau. So kencing ni not only because bau tak sedap, masalahnya dia najis kan. So memang dari segi tu I rasa macam it's important that we use it dari segi najis. Because I kalau basuh ni kan memang tu punya kain atau tuala kan, sometimes kan cycle gunakan deterjen biasa. I pun tak, deterjen biasa I pakai pun bukan deterjen Breeze ke Fab tau. I pakai yang konon-kononnya very good punya. Even tu I use 2-3 cycle pun kadang-kadang tak hilang bau kencing. So sometimes I end up throwing his clothes because memang tak hilang. Tetapi bila kita guna GoEco, kita tak payah guna banyak kali pun. Macam ayah soak kan, I tak soak pun because I tak ada that soaking punya apa on my washing machine. Tak soak pun, even quilt, toto yang kena kencingkan pun alhamdulillah tak ada bau. So kita kan najis is judged by your warna, bau and taste kan. Bau tu memang tak ada. Alhamdulillah. And also another kebaikan dan orang ni share tadi selain daripada times is lens, electric, jimat, also dia kata the colour of a clothes stay on better because bila kita use normal detergent yang ada pewarna dah peluntur lah semuanya kan, the colour of baju kita lama-lama akan jadi pudar kan. So if you use enzyme punya ni, dia tak jadi macam tu. So it lasts longer dari segi warna. Not only segi warna, also dari segi ketahanan your pakaian. Contohnya pakaian yang ada chemical kuat tu kadang-kadang dia lekas reput. So with GoEco tak, because kita bukan chemical. Also dia kata dia rasa jimat pasal tak pakai fabric softener. So she save money and time using the GoEco. Dan juga bila tak ada sunlight, kita tak ada jumpa sunlight, kita terpaksa kadang-kadang dia tempat lain basah-basah kan. Kadang-kadang nampak kan ada bau lembab kan. So dengan GoEco tak. I kena sidang baju dalam rumah bila hujan lebat memang tak ada. Okay, with GoEco. And also kadang-kadang kita rendam baju sampai 2-3 hari kan. Kadang-kadang terendam 2-3 hari, berbau kan air tu. If you rendam with GoEco, tak ada, bau tak ada. And also bila you basuh GoEco untuk iron dan untuk fold lebih senang. Is that it? Okay. I nak tanya kalau rendam buah is it selamat? Is it okay? Yeah, we asked that before. Selamat. Okay. Especially grapes kan, especially grapes tu. Okay. Aina nak sambung lagi Okay. Tak apa. Tanya dulu, okay. Tak, because lepas Aina, I nak jemput juga Sophie. She said he want to share something. Okay. Thank you. Okay. Alright. Tadi Kak Nina disebut pasal kencing kan. Bila ayah share, Kak Aina teringat zaman ini, because my family start guna GoEco, kedua-dua liquid detergent dengan APC dari 2015. So before that memang guna produk-produk lain lah. So masa zaman tu untuk arwah adik, dia late 30s, dia memang almost every night dia kencing. So basah tilam apa semua. So every time nak basuh baju dia, kita orang akan basuh tiga round. Dan kesemua tiga.
Hello? Aina, Ya? sorry. Ha? Can you please mention how old is your adik so people Okay, tahu? sekejap, dia meninggal 38, 2020, so 2015 kita orang start guna. Seberapa Sorry, my brain mogok sikit. Calculate lah, awal 30-an, okay, lelaki. So memang kencing, hancing lah. Sebelum guna Go Eco liquid detergent ni, kita orang akan basuh pakaian dia, pakaian mattress protector semua 3 kali tau, 3 cucian. So waktu tu kan setiap cucian tu akan bubuh sabun. Barulah hilang, betul-betul hilang. Semenjak guna liquid detergent, kami hanya guna masih 3 kali cucian. Cucian pertama kami guna plain air biasa tak ada sabun. Cucian kedua guna liquid detergent. Cucian ketiga air biasa balik. So maknanya sekali je guna. So daripada aspek tu dah jimat dah sabun. Okay. And then Kak Nina sebut tadi dia sesuai untuk penjagaan kain kita, penjagaan pakaian kita. Betul, sebab especially kalau baju-baju yang delicate, baju silk apa ni semua kan, dia tak cepat rosak tau. Macam basuh banyak kali pakai pun okey. Color dari segi material kain tu sendiri tu dia tahan lama. And pasal tadi Aunty Kamalia tanya pasal boleh rendam buah apa semua. My family since start guna APC, pelan-pelan kami berhenti beli produk-produk penjagaan dan pembersihan rumah yang lain. Maknanya kat rumah tak ada langsung Reset, Febreze, sabun spesifik untuk cuci lantai, cuci apa-apa semua tak ada langsung. And rendam buah, rendam sayur, rendam apa-apalah yang untuk makan kan, semua memang rendam guna APC. So kat rumah is basically sangat-sangat jimat APC ni sebab dah tak payah belilah produk-produk lain tu. It's just APC saja. Cuma bezanya kalau macam untuk yang kotoran macam fungus dekat dalam peti ais, fungus dekat dinding luar rumah, all these things, itu kena guna 100%, jangan campur air. Kalau kotoran-kotoran biasa nak cuci lantai apa semua, kami akan guna 50% or 30% APC punya concentration lah. But it's basically memang betul-betul apa yang Chuan Ho kata boleh sesuai untuk apa jenis cucian dan pembersihan ni semua. We actually memang tried until today memang tak ada beli produk lain, kecuali tak beli dan tak guna produk lain kecuali APC. Nak spray nyamuk, spray lipan pun sama. Cuma bila nak spray haiwan macam lipan ni, kalau nak jimat APC tak nak spray banyak sebab kan dia lambat nak mati lah, dia mabuk kan. So ni trick baru 2-3 minggu lepas, spray dekat tisu dulu, lepas tu letak atas lipan ataupun lipas tu, lepas tu spray 2-3 kali and biar je kat situ. Dalam 5 minit, 10 minit tu mati dah lah. Kalau tak dulu, selagi lipan tu bergerak, selagi tu kita orang spray. So it's basically sangat-sangat berbaloi lah APC. Satu produk je untuk semua kegunaan, macam-macam kegunaan. And it is selamat. Dah mop lantai, dah lap meja, tak bilas pun tak ada allergy reaction. Alhamdulillah. Okay, Ana cakap. Boleh? Boleh. Okay, since Aina mention macam tu, it's true. Kita taruh dalam spray bottle. So bila Atuk Atan nak ubat lipas, I bagi that one. Bila Atuk Atan nak ubat nyamuk, itu dia. Ubat tu, dia nak shell talk cacat ni ada taruh dalam tu. So he think is ubat semut, ubat lipas, ubat lipan. Betul, it works. So tadi because Ita tanya whether boleh tu semua kan. In fact, if you basuh toilet, masa first time dulu basuh toilet, letak ke toilet kan, anak-anak lipan, anak-anak cacing semua mengelitik keluar daripada situ. Okay, so it's clean. And kalau kita buka sewer, I'm sure you all tak buka your sewer kan. Kalau you buka sewer, zaman-zaman dulu masa kita tak ada Go Eco, sewer tu kalau buka banyak lipas. Sekarang kita buka sewer kita, lipas tak ada. So it is senang, and kita punya parit lebih senang bila kita nak berus, nak cuci. Lebih dia punya mold semua tu kan, lebih senang. Okay, so kadang-kadang orang nampak macam especially detergent kita ni macam mahal sikit, RM45 kan? RM45 semahal. Tapi kita guna tak banyak, kita guna sikit. And the smell is nice, just mild. Okay, itu saja. Ayah, short sikit lagi. Okay, liquid detergent. Aina actually timbang sebab betul. Masa mula-mula nak decide pilih nak guna liquid detergent or even APC macam ya Allah mahalnya. So nak kira betul-betul berapa cost satu botol liquid detergent boleh guna untuk 40 ke 50
cucian, loads. So that is equivalent to RM1 lebih macam tu lah kan. And kita jimat dari segi apa? Dari segi cucian kita dapat satu botol, kita tak perlu dah nak beli softener, kita tak perlu nak beli all this antibacteria, Febreze and all these things. So bila kira-kira betul-betul memang sangat-sangat jimat. And in fact macam mesin yang dulu dia boleh control berapa banyak air, tak perlu guna banyak air, can use untuk full load cucian. Kami hanya pilih untuk air yang diperlukan hanya setengah load cucian pun dah cukup untuk cuci. And fungus sangat-sangat berkesan in terms of kalau dekat fungus dalam peti ais, fungus dekat dalam almari, sebab kawasan rumah kami ni atas bukit. So bila musim tengkujuh banyak hujan, memang banyak senang dalam 2-3 bulan sekali akan naik fungus kan, kulat. So we notice lepas bila mula cuci bahagian dalam almari, and then dah lap 2-3 kali dah tak ada, kemudian akan pakai spray last and biar dia kering. We notice mold tu naik, fungus tu naik sikit, kemudian dalam 8 bulan setahun kemudian baru naik. Maknanya it stays, it lasts. Yang penting last sebelum guna balik, spray satu lapisan, biarkan dia kering, lepas tu okey lah. Okey, kita ada Sophie nak cakap ke? Kita persilakan Cik Sophie. Okay, sorry. Saya pun tadi dalam meeting. Minta maaf, just share. Jadi yang Go Eco ni saya pun personally baru start juga dengan family. Sebab saya ada eczema. So yang Kak Nina pun ada suggest untuk pakai Go Eco. Memang improve lah. Dan lately ni pun dengan COVID ni, pandemik, kita banyak guna alkohol kan as sanitizer. So saya pun tukar sanitizer saya sebagai guna Eco lah, APC ni. Which is lagi bagus lah. Dan tangan pun tak orang kata tak kering lah. Lagi satu macam Go Eco ni yang saya nampak, kalau macam deterjen biasa ni, kalau kita release dekat environment, sebenarnya indirectly impact dekat air kita nanti, sungai kita, dia akan jadi hazardous lah sebenarnya. Sebab saya punya plant, kita rawat sebenarnya air kita yang sebelum kita buang. So apa yang kita rawat, actually kita kena make sure dia jadi pH neutral lah sebelum kita release ke sungai. Sama juga dengan air basuhan kita, sepatutnya kena ada treatment lah. Tapi Malaysia tak ada law lah untuk treated kan air waste yang daripada household punya penggunaan lah. So, Jom. Sophie, jom. Sophie, awak boleh tak you share, you ni bekerja sebagai apa ni, nak cakap pasal water treatment ni, kau pelik ni. Okay, Sophie just explain you punya job. Chemical industry. Okay, actually saya punya plant pun saya ada handle waste water treatment plant. One of utility punya portion lah. Selain gas, steam dengan few things lah, nitrogen. So yang wastewater ni kita orang sama juga konsep, apa-apa yang chemical yang kita gunakan, kita hasilkan chemical, dia akan ada generate waste. Waste ni kita orang akan rawat. Okay, treatment dia lebih kepada menggunakan najis kita lah. Sebenarnya Allah jadikan najis kita ni memang bagus. Sebab tu kalau ikut Indah Water tu, dia orang akan collect najis-najis ni, dan najis ni ada bakteria baik dan bakteria jahat. Bakteria baik ni yang akan makan chemical yang ada dekat environment. So kita orang memang kumpulkan sewage system ni, akan rawat chemical yang keluar hasil daripada, kira macam byproduct daripada chemical punya generation lah. So daripada chemical, contoh kita buat acid, HCl. Okay, masa kita hasilkan acid tu, kita akan ada waste byproduct daripada acid. So waste ni kita kena buang. Sebelum kita buang, kita tak boleh buang ke sungai macam tu, memang akan mati lagi kan. So apa yang kita buat, kita orang rawat waste ni menggunakan sewage yang datang daripada manusia lah. Kita ternak bakteria yang ada kat situ. Bakteria ni akan makan byproduct waste ni, dan dia akan jadikan neutral air tu, baru pergi ke sungai. So sama sebenarnya macam household punya penggunaan waste yang daripada kita punya air sabun. Air sabun kita ni kalau
terlalu alkaline, dia akan rosakkan sistem environment dekat sungai lah. Itu yang sebenarnya secara indirectly kita contribute pollution dekat air. Cuma Malaysia ni dia tak ketat dari segi dipanggil DOE lah, Department of Environment tu dia tak ketat, dia tak ada law yang macam oversee. Boleh buang air simply boleh buang air basuhan ke dalam longkang. Malaysia memang tak adalah akta tu. That's why kita banyak pollution. Saya boleh macam orang beritahu itu yang sebenarnya kita facing kat Malaysia ni. Air kita tak se air sungai kita ni tak sebagus overseas lah. Nak tanya soalan boleh? Boleh. Okey, dulu kalau tak silap pernah keluar berita yang ada kilang yang keluarkan siksa toksin tu kan, yang tak tahulah dia kena saman ke tak. Betul tak? Ada satu berita dulu bilang kat mana dia keluarkan waste dan kotoran yang bertoksin tu mengalir ke perairan lah. Okey, soalannya ialah adakah kilang tu dia sebenarnya tak rawat langsung dia punya sisa tu, ataupun dia dah rawat tapi tak rawat habis, tapi lepas rawat tu pun masih ada sisa toksin ke macam mana? Okey, secara general untuk buat rawatan ni memang costly lah. Ada plan-plan macam company-company yang kecil ni dia tak nak willing untuk invest lah. That's why biasanya saya boleh katakan dia simply buang lah untuk cut cost dia punya business cost dia lah. Sebab kalau kita nak rawat ni dia memerlukan teknologi lah. Sebab macam bakteria yang kita orang ternak ni memerlukan, dia macam orang. Kita kena feed dia makanan dia adalah gula. Kita kena feed dia oksigen. Kita orang ada oksigen tank besar 5,000 meter cube punya untuk feed dia. So bakteria ni yang kita ternak ni pun dia memerlukan equipment aksesori yang ni lah. So biasanya company yang small company ni dia biasanya takkan ada willingness untuk invest lah. So diorang apa yang diorang buat, diorang just tutup mata buang. Tapi sebenarnya memang salah lah, dia akan impact kepada environment kita lah. That's why sepatutnya secara general lah, saya sebagai rakyat biasa ni, kita sebenarnya nak suggest DOE ni dia kena kerap buat monitoring kat semua discharge line, terutamanya di industri lah. Dia kena monitor siapa yang release chemical, dia boleh detect which area yang cuma sekarang jadi bila dah pencemaran which is dah dapat dekat dia punya site, air syarikat air, dia nampak dia tak boleh rawat, ada possibility of contamination. Masa tu baru dia nak trace balik, which is itu agak lambat lah. Orang tu pun dah lari dah kadang, business tu pun dah tutup lah. Itu yang kita nampak kat situ lah, dia punya gap. Sepatutnya Malaysia kena go for environment punya product friendly lah. Betul. Ni ramai orang tak tahu benda ni kan. So itulah tugas kita semua yang hadir dalam meeting ni. Kita kena war-warkan dekat orang kat luar sana. Betul tak? Okay. Saya setuju actually, sebab orang banyak kata produk macam Go Eco ni, actually kita tengok macam tadi lah Puan Aina bagi tahu, price dia untuk justify tu price memang kena bagi tahu betul-betul lah, sebab dia 1 liter berbanding yang kita beli contoh Breeze ke Dynamo ke besar kan. Okay, Irina nak tanya apa tu? Tadi Cik Sofia ada cakap dia ada gunakan APC juga kan untuk sanitizer. Itu you buat macam mana? You campur dengan air ke ataupun you just guna tu je? Saya dilute lah, sebab dilute sikit je. At least betul. Tapi bila kita guna macam sanitizer, kita tak bilas pun. Dan tangan saya improve lah. Kalau tidak pecah-pecah. Sebab dia punya dilution pun, sebab dia pun sebenarnya cair, cuma dia dalam orang panggil kepekatan yang bioenzim tu tinggi kan. So kita akan rasa macam likat-likat sikit. So kita bancuh sikit air, okey. Saya tukar untuk mak saya pun sama. Mak saya pun dah ada macam, dia pun bagi tahu sebab dia pakai alkohol punya base sanitizer. So memang teruk lah tangan.
Which is sebenarnya alkohol ni hanya untuk sanitizer ni hanya untuk masa operation ni sepertinya hospital, tapi disebabkan pandemik Betul. ni semua orang menggunakan, jadi macam sebenarnya wrongly used lah. Sebenarnya hand sanitizer tu adalah pengganti kalau kita tak ada air. Di kala sekarang ni lah kan, di kala pandemik ni kalau tak ada air. Tapi ada orang yang diingat hand sanitizer tu lagi dahsyat, lepas basuh tangan pakai lagi hand sanitizer. Faham tak? Dia ingat macam itu adalah untuk sanitize, maksudnya macam lalu kita pinggan, lepas kita cuci pinggan kan ada sanitizer untuk pinggan kan. Dia ingat macam itulah. So memang wrongly used lah sebenarnya. Betul-betul. Dan bunuh dua-dua lah, bakteria baik dan bakteria jahat juga. Jahat, betul. Kak Ina nak cakap apa lagi Kak Ina? Okay, in terms of hand sanitizer punya usage, some punya misunderstanding of hand sanitizer, dia ingat lepas guna hand sanitizer tu boleh makan. Betul. They don't realise the chemical residue dekat tangan tu sangat membahaya. So that's one yang ya benar. Betul. Itu pun kena cakap juga, macam sekarang anak saya dah pergi sekolah, saya ada bekalkan juga hand sanitizer kat dia sebab dekat sekolah kan kita tak tahu budak-budak ni. Tapi saya terus cakap kat dia, sanitizer tu racun. Cakap, jangan lepas pakai tu tak cuci tangan dan terus pegang makanan. So kan budak-budak kita terus cakap macam tu lah supaya daripada kecil-kecil dia dah tahu benda tu sebenarnya racun. Orang ingat lepas dah pakai hand sanitizer tu boleh terus makan kan? Ya, very dangerous. Okay, so terima kasih Kalau saya add satu, boleh? Okay, boleh. Just lah. Macam sanitizer ni pun kita kena ingat dia punya hazardous. Macam alkohol ni, biasa budak-budak lah saya paling takut sebab macam anak-anak saya, kadang budak-budak dia tak perasan dia bergaul dengan kawan-kawan dia spray mata. Sanitizer alkohol ni memang sangat bahaya, dia boleh butakan mata. So bila kita kena je, baik memang kena cuci dengan air banyak lah. So memang kena ingatkan benda tu lah. At least kalau macam bioenzyme ni kena mata tak ada apa, cuma pedih sikit je. Sebab dia lemon kan. Tapi kalau alkohol ni memang boleh buta mata. Itu yang kena boleh terbakar juga kan? Boleh terbakar juga kan? Menyebabkan terbakar. Kalau ada flame tu dia boleh terbakar ya. Ada betul. Satu video viral juga pasal terbakar tu bila dia spray sanitizer tu pada badan orang, hinggap pada baju kan? Betul Betul. Sebab dia alkohol. Alkohol memang boleh terbakar. Kita sebut pasal terbakar, sebenarnya tadi ada terbaca satu benda, satu bahan dalam fabric softener tu memang adalah bahan tu flammable, dia kata, easily flammable. So kalau kita pakai baju tu, dia boleh, kalau kita lalu dekat tempat-tempat yang boleh menyebabkan kebakaran, baju tu boleh lebih cepat terbakar. Okay, so again itu adalah dalam antara bahan-bahan berbahayalah yang ada dalam ejen pencuci. Dan ni sebenarnya sangat-sangat takut sebabnya GoEco ni adalah ejen pencuci ni kita guna setiap hari. Itu sebenarnya yang sangat-sangat takut. Kita guna setiap hari kan. So kalau kita guna benda ni setiap hari, sepanjang kita hidup, walaupun sikit, lama kelamaan dia akan accumulate dalam badan kita, tu yang jadi harmful. Okay. So ada apa-apa lagi, apa-apa soalan atau tambahan nak tambah? Tak ada? Okay. So, terima kasih banyak-banyak pada semua yang share hari ni, semua yang hadir. Minta maaf kita tak ada slide yang proper, tapi insyaAllah nanti next time Irina kata dia nak buat slide yang proper, dia kata lain kali. Okay, dan jangan lupa yang dalam group 3200 tengok video hari ni, ada share tentang link. Irina ada buat satu video best sangat pasal GoEco juga. Okay, so boleh tonton video tersebut untuk kita tikkan untuk kita punya 7 daily habits. Okay, so terima kasih banyak-banyak semua. Boleh tak kita nak ambil gambar sekejap? Semua ready tak untuk ambil gambar? Malam punya gambar, bukan hari Senin punya gambar. Minta maaf sangat, I dah ambil gambar tapi I lupa nak pastekan gambar tu. So, so tak adalah. Minta maaf So hari ni punya, jom kita ambil gambar. Lawa tindong penina kita hari ni. Okay, 1, 2. Bukan main dah nak suntik. Okay, thank you very much semua dah dapat insyaAllah. So kita akhiri majlis kita hari ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa hari Jumaat ni. Topik dia, I ada buat dah topik dia tapi nanti I share dalam group nanti. Siapa-siapa yang kalau ada nak request topik tertentu pun boleh share juga sebelum kita umumkan topiknya.
Dan nanti harap adalah yang kalau nak contribute in the presentation nanti boleh juga. Okay? Thank you very much semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Sama.